A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke 321 di dalam surah Toha. InsyaAllah hari ini kita telah sampai ke akhir surah Toha hari ini, iaitu kita akan bersama-sama di ayat yang ke 126 sehingga ayat 135. 126, 135. InsyaAllah hari ini akhir muka surat daripada surah Toha. Selepas daripada ini insyaAllah kita akan masuk pula kepada satu surah baru, iaitu surah Al-Anbiya. Jadi insyaAllah hari ini hari raya yang kedua, hari raya yang ketiga insyaAllah hari ini. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga manfaatkanlah ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah Taala manfaatkan dengan ilmu yang Allah Taala berikan kepada kita ini. Wazidna ilma, wazidna ilma. Alhamdulillah, terima kasih yang telah memberikan feedback suara dan juga gambar, masya-Allah. Dan kita sama-sama insya-Allah membuka mushaf insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya bacakan satu ayat tadi, iaitu ayat 126 daripada surah Toha. Jadi cerita sikit tentang ayat ini, iaitu ayat ini adalah merupakan sambungan daripada ayat 125 dari segi ceritanya. Memang ayat bersambung 125, 126, tapi ayat 125 iaitu Allah Ta'ala menceritakan bagaimana orang-orang kafir ini, orang-orang kafir akan dibangkitkan di hari akhirat nanti dalam keadaan mereka ini dibutakan. Wa nahsyur, Allah Ta'ala sebutkan situ bahawa mereka ini akan dibangkitkan dalam keadaan a'ma. A'ma tu maknanya buta. Jadi mereka pun menyebut-nyebutlah kenapa Allah Ta'ala engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, sedangkan kami dulu basira. Basira tu makna dapat melihat, tapi tiba-tiba kenapa kami ni buta? Jadi itu kita berhenti di situ pada muka surat 320. Sebelum daripada ni sekarang 321 kita tengok kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kenapakah Allah Ta'ala bangkitkan mereka ini dalam keadaan buta. Jadi Allah Ta'ala pun sebutlah dalam ayat 126 pada hari ini yang akan kita baca. Qala, Allah Subhanahu Wa Taala pun berkata kepada mereka, kadzalik, begitulah, iaitu kenapa kamu ini dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari kiamat. Dibangkit iaitu dikumpulkan, dikumpulkan dalam keadaan buta. Allah Ta'ala kata kadzalik atatka ayatuna, atatka ayatuna, telah datang ayat-ayat kami kepada kamu, iaitu semasa mereka ni berada di atas dunia. Iaitu Allah Ta'ala ceritakan orang-orang yang mana di atas dunia ni Allah Ta'ala telah datangkan kepada mereka dengan ayat-ayat Allah SWT. Ayat Allah Ta'ala tu di mana? Inilah dia ayat-ayat yang sedang kita baca tu. Maknanya Quran telah datang kepada manusia, telah datang kepada manusia, Rasul telah datang kepada mereka, dan juga Allah SWT juga telah membawa datang kepada mereka, menunjukkan kepada mereka yang kita sebut sebagai ayat Al-Manzurah, iaitu ayat-ayat yang boleh dilihat, tanda-tanda yang boleh dilihat. Ayat tu maknanya tanda. Jadi tanda-tanda yang dapat dilihat oleh manusia, ayatuna. Tapi Allah Ta'ala kata fanasi taha. Nasi taha ni kamu melupainya dari segi maknanya, tetapi dari segi tafsirannya, sebagaimana tafsir jalan lain disebutkan fanasi taha ni ertilah kamu telah meninggalkannya. Bukan lupa tu lupa makna lupa, terlupa, bukan. Tapi maksudnya kamu tinggalkan ayat-ayat Allah tu. Makna kamu tak hirau, kamu buat tak ingau, bahasa Brunei kata, iaitu kamu tak, yelah ayat Quran dah ada tapi kamu tak hirau, kamu tak endah, kamu tak ikut. Walam tu'min biha,
kata tafsir Jalalain, dan kemudian kamu tidak beriman dengannya, kamu tak percaya dengan ayat-ayat Quran tu, kamu tak percaya dengan Quran. Jadi Allah Ta'ala kata itulah maksud dia fanasitaha, kamu lupa. Jadi Allah Ta'ala kata wa kazalikal yauma tunsa, maka pada hari ini, iaitu pada hari mahsyar ni, Allah Ta'ala kata al yauma tunsa, kamu dilupai. Maksudnya adakah kamu ni Allah Ta'ala lupa pada mereka, Allah tak tahu mereka, tak teringat pada mereka? Bukan. Maksudnya ialah kamu itu ditinggalkan dalam neraka, wa takunu a'ma, dan kamu akan kemudian menjadi buta, seolah macam buta. Jadi Allah Ta'ala lupakan kamu, lupa sangat ayat Allah, Allah Ta'ala lupakan kamu tak herau Allah Ta'ala beri ayat Quran, Allah Ta'ala berikan Rasul, Allah Ta'ala utuskan Rasul, kamu buat tak herau. Sekarang kamu rasakan. Jadi ini adalah satu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Seterusnya ayat 127, Allah Ta'ala berkata wa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih, dan begitulah maknanya sebagaimana kami membalas orang-orang yang lari daripada Al-Quran ini, maka begitu juga wa kazalika, maka begitu juga nanti najzi man asrafa, kami akan balas orang-orang yang asrafa sini maknanya ialah asyraka, kata dalam tafsir Jalalain, iaitu orang-orang syirik, orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Kami akan balas orang-orang mensyirik walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala azabul akhirati asyaddu wa abqa, dan kemudian Allah Ta'ala kata dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah asyaddu, lebih dahsyat lagi, dan juga wa abqa, dan juga lebih kekal, wa adwam maksudnya. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut kekal, kenapa lebih dahsyat ni? Kerana kemungkinan atas dunia pada masa tu, orang-orang pada masa Nabi tu, orang-orang Islam tu diseksa oleh orang Quraisy, diseksa oleh orang-orang musyrik ni kan. Macam-macam mereka buat, ada yang mati, tapi sekejap je lah. Kalau mati pun, mana mereka dibunuh, lepas mati tu mereka buat apa-apa tak rasa pun kan. Jadi mana kalau habis-habis orang seksa pun berapa, 10 tahun, 100 tahun, tak ada. Orang takkan seksa orang 100 tahun kan, tak ada, orang mati dah kan. Jadi kalau mati cepat pun tak ada dah, habis kan. Kalau kena tembak kan, kena seksa, kena penjara, kena apa pun kan, paling kuat habis. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ni asyaddu, atas akhirat tu jaga kamu, wa abqa, dan juga ni. Jadi kita sebab itulah apabila baca ayat-ayat ni, orang-orang yang beriman ni dia boleh rasa, dia boleh sabar, dia boleh bertahan kan. Sebab apa? Takutkan kepada azab akhirat tu lebih dahsyat lagi kan, dan juga lebih kekal lagi. Jadi kenapa takut kepada azab dunia sedangkan tak takut kepada azab akhirat? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini ialah wala azabul akhirati. Jadi pesanan kepada orang Islam, peringatan kepada orang Islam kan, sebagaimana kita baca sebelum daripada ni, tukang-tukang sihir Firaun tu, yang mereka ini tak takut pun dipotong tangan ke, disalib ke, digantung di atas pokok-pokok tamal ke, dengan berdarah-darah, dengan sampailah mereka mati. Tapi berapa lama sangat? Takkanlah setahun mereka tak mati, darah dah keluar semua. Mereka akan mati sekejap, mati sehari, 2 hari dah mereka akan mati lepas itu. Tapi di hari akhirat mereka sebutkan mereka takut kepada azab akhirat. Seterusnya Allah SWT sebut ayat 128. Ayat 128 Allah Ta'ala kata afalam yahdi lahum kam ahlakna. Afalam yahdi lahum, apakah tidak maknanya kan? Yahdi maknanya yatabayyan, jelas. Apakah tidak jelas lahum, untuk mereka? Maknanya Allah Ta'ala bertanya kepada mereka ni, afalam yahdi lahum, apakah mereka tak nampak maksudnya? Apakah mereka tak lihat? Apa dia? Kam ahlakna qablahum minal qurun, berapa banyak kami telah hancurkan sebelum daripada mereka, sebelum daripada orang Quraisy. Kalau kita sekarang, sebelum daripada orang ni lah, maknanya sebelum daripada manusia sekarang ni kan, berapa banyak kam ahlakna qablahum, sebelum daripada minal qurun. Qurun tu artinya ialah kaum-kaum, maknanya bangsa-bangsa. Bukan kurum tu maknanya ialah kurun bahasa Melayu, tapi kurun sini maksudnya ialah umam-umam al-qablahum, umam-umam bangsa-bangsa yang sebelum daripada ni. Berapa banyak? Jadi kita tengok kan, manusia ni kan sekarang ni kan, mereka ni arkeologinya, mereka menggali sana, mereka nampak, mereka jumpa sebelum kita ni sebenarnya banyak dah bangsa-bangsa. Bagi orang Arab tak perlu gali, mereka ni tak perlu arkeologi. Bagi orang Arab musyrikin pada masa tu, bahkan mereka boleh nampak depan-depan mata mereka kaum Adnya, kaum Samudnya, kaum Lutnya, mereka boleh nampak direct. Firaunnya Allah Ta'ala tengok kan, kekalkan Firaun tu kan, kekalkan piramid tu, kekalkan, maknanya di sini ada bangsa-bangsa di sini. Tapi ke mana mereka pergi? Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan kam ahlakna qablahum, sebab itulah afalam yahdilahum, mereka tak nampak ke? Sebab tu Allah Ta'ala secara tidak langsung sini, secara ni Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita semua, tengoklah sikit.
apa yang telah Allah Ta'ala lakukan kepada Allah Ta'ala telah binasakan kaum-kaum ini kan. Kita tengok kan, kalau kita sekarang ni manusia tu gali di Pompei sebagainya, di Itali kan, apabila gunung berapi tu macam mereka ni semua hancurkan, dan dijumpai mayat-mayat mereka ni dalam keadaan masih kekal dalam bentuk macam batu. Maknanya semua tu Allah Ta'ala sebutkan kam ahlakna, berapa banyak Allah Ta'ala telah binasakan qablahum minal qurun, sebelum daripada mereka ni kurun, bangsa-bangsa yang terdahulu, yamshuna fi masakinihim, yang mana mereka ni maknanya orang kafir, orang Quraisy ke, orang musyrik ke, orang zaman sekarang ke, mereka ni berjalan fi masakinihim, di tempat-tempat tinggal mereka. Maksudnya semasa dalam permusafiran, kita akan tengok kan, sekarang ni bukan permusafiran, memang sengaja lah kan, memang sengaja kan pergi ke tempat tu nak tengok kan. Jadi maknanya ini sepatutnya menjadi pengajaran lagi lah kepada orang-orang yang ada sekarang ni. Yamshuna fi masakinihim, yang berjalan di tempat-tempat tinggal mereka, tempat tinggal orang-orang yang sebelum ni yang telah dihancurkan tu. Inna fi zalika, Allah Ta'ala kata, inna fi zalika, sesungguhnya itu semua la ayatil liulin nuha, sepatutnya menjadi ayat, menjadi ibrah, menjadi pengajaran liulin nuha, untuk orang-orang yang mempunyai an-nuha. An-nuha tu maknanya al-uqul, orang yang boleh berfikir. Memang manusia kita katakan sekarang ni boleh berfikir, tapi kenapa yang tu tak boleh berfikir? Yang lain boleh fikir kan, nak buat ni, nak buat teknologi, nak buat benda-benda pelik kan, sampai ke manusia tu pergi ke Mars kan, Marikh kan, sampai ke Marikh mereka boleh pergi kan, cipta alat-alat kan. Tapi benda ni tak boleh nak fikir. Tak nak fikir apa? Iaitu bila tengok kan bangsa-bangsa terdahulu yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak boleh nak fikir. Jadi itulah Allah Taala kata inna fi zalika laayatin liulin nuha, untuk orang-orang yang boleh berfikir. Seterusnya Allah Taala kata walaula, ayat 129 ayat 129, walaula, Allah Taala kata walaula kalimatun sabaqat min rabbik lakana lizaman wa ajalum musamma. Maksud ayat ni ialah, kalau kita fikirlah kan, kenapa Allah Ta'ala tak hancurkan orang Quraisy? Kalau kita fikir, orang Islam kita fikir, kenapa Allah Ta'ala tak hancurkan orang-orang yang kita kata yang menghalang Islam pada hari ini? Kenapa Allah Ta'ala tak hancurkan orang-orang yang mempermainkan agama, mempermainkan Rasul, macam-macam kan, bakar Quran lah hari ini kan, macam-macam kan yang berlaku kan, di negeri-negeri seperti Sweden dan sebagainya, ada orang bakar Quran kan, dalam surah Khabar kita baca kan 2-3 hari ni. Jadi maknanya kan, mereka ni kan memainkan, melukis karikatur Nabi Muhammad SAW, macam-macam mereka buat, menghina dan macam-macam lagi. Kenapa Allah Ta'ala tak hancurkan mereka? Walaupun mereka ni mempermain-mainkan agama, menghancurkan orang Islam kan, macam-macam mereka buat kepada. Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan, walaula kalimatun sabaqat, kalaulah bukan kerana satu ketetapan yang telah terdahulu. Maksudnya Allah Ta'ala dah tetapkan, dah membuat satu ketetapan, iaitu Allah Ta'ala tidak akan menghancurkan sebagaimana Allah Ta'ala menghancurkan kaum-kaum sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka ni jahat, walaupun mereka macam mana, Allah Ta'ala tak hantar satu bala yang terus menghancurkan mereka. Itu nama dia walaula kalimatun sabaqat min rabbik. Jadi kalaulah tidak kerana ni ketetapan ini, nescaya Allah Ta'ala kata lakana lizaman, nescaya Allah Ta'ala akan azab mereka atas dunia ni. Lizaman tu ialah satu benda yang menempel, satu benda, lizaman satu benda yang mesti, maknanya berlaku benda ni, dia akan berlaku benda ni, itu lizaman. Jadi maksud ayat ni ialah lakana lizaman, nescaya dia akan berlaku, nescaya azab tu akan berlaku kalaulah tidak kerana ketetapan Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala dah buat ketetapan dia. Allah Ta'ala sebenarnya nak menangguhkan kita ni, nak memberi kemaafan kepada manusia ni, supaya manusia ni boleh cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya mereka ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata lakana lizaman, nescaya tentu akan berlaku kalau tidak kerana ketetapan Allah Ta'ala itu, wa ajalum musamma, dan Allah Ta'ala berikan tempoh kepada mereka. Kemudian fasbir, maka oleh kerana itu wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang bertakwa, wahai pendakwah-pendakwah pada hari ini, orang mengajak kepada Islam pada hari ini, fasbir, Allah Ta'ala kata, bersabarlah, ala ma yaqulun, atas apa yang mereka kata. Mereka nak buat apa-apa, tak apa, sabar. Allah Ta'ala kata sabar kan? Jadi kalau kita tak sabar, nescaya kita akan lawan balik buat benda. Jadi Allah Ta'ala kata fasbir ala ma yaqulun, di atas apa yang mereka katakan. Kata-kata mereka tak apa, wasabbih,
Kerja yang kedua, nombor satu sabar, yang kedua wasabbih. Wasabbih sini maksudnya ialah tunaikanlah solat, bukan hanya bertasbih saja, bukan subhanallah saja, tapi maksudnya kata tafsir Jalalain, bersembahyanglah kamu bihamdi rabbik, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala qabla tulu'i syamsi. Nombor satu, sebelum daripada naik matahari. Sebelum naik matahari maksudnya ialah sembahyang subuh, kata ulama. Ini memang hampir ulama kata maksudnya ialah hendaklah kamu bersembahyang pada waktu sebelum naik matahari, wa qabla al-ghurubiha, dan sebelum jatuh matahari, iaitu sembahyang asar. Jadi sebelum naik matahari satu, sebelum jatuh matahari satu, wa min ana'il laili, dan juga pada ketika ana'il laili. Ana'il pada ketika malam maksudnya, iaitu pada ana' tu maksudnya saat, maksudnya waktu-waktu malam, iaitu maksudnya sembahyang maghrib dan juga sembahyang isyak. Jadi kemudian fasabbih wa atrafan nahar, dan juga hendaklah kamu bertasbih, iaitu bersembahyang lagi, wa atrafan nahar, pada waktu siang. Nahar mana ketika-ketika siang. Ada setengah kata, memang sepakat yang kata ialah sembahyang zuhur, tapi ada yang kata menambah lagi iaitu sembahyang duha. Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang pasti sembahyang zuhur. Jadi kalau ikut sembahyang sinilah, dalam ayat ni saja dah sebut lima waktu untuk sembahyang kan. Kemudian la'allaka tarda, moga-moga Allah Taala akan redha kepada kamu. Jadi ertinya ialah, yang pertama kena sabar, yang kedua tunaikan sembahyang 5 kali satu hari itu, moga-moga Allah Taala akan redha dengan apa yang kamu buat tu. Jadi jangan hirau apa yang mereka katakan. Mereka nak kata apa-apa pun, jadi kalau ikut ayat ni lah ni kan, maknanya mereka nak kata apa-apa pun, hendaklah kamu, yang penting kamu sabar, teruskan usaha, dan kamu adapkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan jugalah pada kita pada hari ini kan, itulah perkara-perkara yang pasti, yang mesti kita lakukan, laksanakan oleh orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi yang menarik di sini ialah Allah Subhanahu wa taala kata fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah ke atas apa yang mereka katakan. Ertinya ialah secara tidak langsung Allah Ta'ala nak beritahu kat situ ialah hendaklah kamu ini melaksanakan dakwah, sehingga kalau kamu dikatakan, dituduh apa-apa pun, kamu hendaklah bersabar. Jadi kalau kita ni tidaklah tidak berdakwah, tak apa, macam mana nak bersabar kan? Nak sabar apa? Macam orang takkan kata kepada kita, sebab apa? Kita tak buat apa-apa. Jadi oleh kerana itu, sebagai orang Muslim, tak cukup saja kamu ini bersembahyang saja, tapi hendaklah kamu ini juga ialah sanggup untuk menyampaikan agama, sehinggalah mereka ni akan kata kepada kamu pada ketika itu hendaklah kamu sabar dan kemudian sembahyang. Dia akan kuatkan hubungan kamu dengan Allah, dan Allah Ta'ala akan redha kepada kamu. Seterusnya ialah ayat 131. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi, wala tamuddanna ainaik, janganlah kamu memanjangkan mata kamu. Memanjangkan mata ni maknanya sibuk duk fikir. Kalau kita katalah dalam bahasa Melayu sekarang kan, sibuk duk fikir. Sibuk duk fikir apa? Ila ma matta'na bihi azwajam minhum, kepada ila ma matta'na, kepada apa yang telah kami matta'na. Matta'na makna kami beri nikmat kepada mereka. Kepada orang-orang yang mana, orang-orang yang telah kami beri nikmat kepada mereka, bihi azwajam. Azwaj itu makna asnafan, pelbagai. Maknanya orang kafir, Allah Ta'ala, orang kafir, kadang-kadang orang Islam pun ada, iaitu Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni nikmat-nikmat yang banyak kan. Matta'na bihi azwajan, Allah Ta'ala kata azwajan minhum zahratal hayatid dunia. Zahrah tu maknanya bunga, hayah tu kehidupan dunia. Ada manusia yang Allah Ta'ala beri kekayaan kepada dia, ada duit kadang-kadang tu bilion, bukan bilion, trilion. Ada orang sekarang kan orang hebat, orang kaya sangat kan, dia belilah ni, boleh beli satu benda, Twitter boleh beli kan, 44 bilion dengan baik, seorang-seorang dia boleh beli kan, 44 bilion USD, bukan 44 bilion ringgit Malaysia, bukan kan. Tak, jadi banyak sangat duit dia kan, ya Allah. Jadi ada orang ni kaya, orang ni bilioner, orang ni bilioner. Allah Ta'ala kata jangan, wala tamuddanna ainaik, jangan kamu panjangkan mata kamu tu, makna asyik tu tengok benda tu. Asyik kamu pun nak jadi kaya juga. Kenapa aku tak kaya macam tu? Kenapa aku tak kaya macam tu? Kan aku pun nak pakai kereta mewah, aku nak pakai rumah mewah. Jadi jangan perkara tu yang menarik kamu sehingga kamu ni bersungguh-sungguh nak menjadi macam tu. Kamu tak langsung rasa nak jadi orang yang syahid ke, menjadi seperti amalan orang soleh ke, kamu tak rasa nak jadi macam tu. Kamu nak rasa orang jadi kaya macam tu, nak sibuk dengan tu. Jadi Allah Ta'ala kata jangan
la tamuddanna aina, kata kepada Nabi, ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Saya sebut perkara ni bukan artinya maknanya kita ni tak boleh jadi kaya, bukan. Ada sahabat yang jadi kaya, tapi ramai sahabat yang miskin. Tapi yang penting tu ialah mata kita, perasaan kita tu, kita nak apa kan? Kita nak jadi orang soleh ataupun nak jadi orang yang kaya kan? Orang kaya yang soleh bagus kan? Tapi kalau kaya tapi tak soleh, sanggup untuk dapatkan harta, sanggup nak kerja kekayaan sehingga kita ni meninggalkan Islam, meninggalkan agama, meninggalkan dakwah kan, meninggalkan kerja Islam kan, maka apakah itu yang kita nak? Jadi Allah SWT sebut sini, jangan macam tu wahai Muhammad, kamu ni panjang-panjang mata, tamuddanna ainaika ila ma matta'na. Apa yang kamu nak tengok benda tu? Benda tu yang menjadi pilihan kamu. Kita ni hari raya sekarang kan, biasalah kan kita tengok ramai nanti kan orang ni kita jumpa orang ni kan, yang mempamerkan kekayaan dan sebagainya. Kadang-kadang kita pun rasa tak terpandang, kita rasa nak jadi, kenapa aku tak kaya, tak macam tu. Jadi ingat kan bahawa sepatutnya kita ialah bersemangat, kita tengok kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal, orang-orang yang kita kena cemburu kepada, bukan cemburu kepada benda tu. Jadi Allah SWT sebut ni, jangan kamu macam tu, linaftinahum fihi. Semua tu Allah Ta'ala kata ialah Allah Ta'ala sebenarnya nak cuba mereka fihi, dengan harta tu, linaftinahum, untuk fitnahkan mereka. Jadi janganlah kita ulang lagi perkara ni kan, janganlah terpengaruh macam tu. Warizqu rabbik, Allah Ta'ala kata, tengok kan, Allah Ta'ala sebut hujung tu, warizqu rabbika khairun wa abqa. Dan sebenarnya rezeki daripada Tuhan kamu, apa rezeki daripada Tuhan kamu, iaitu di syurga. Kata dalam tafsir jalan lain, dia kata rezeki Tuhan Allah Ta'ala nak berikan kepada kamu di syurga itu adalah khairun, lebih baik, wa abqa. Jadi janganlah kamu kejar yang atas dunia ni sehingga kamu melakukan benda-benda yang tak bagus, sehingga kamu tinggalkan agama, sehingga kamu tinggalkan dakwah, tinggalkan kerja Islam. Sebab apa kamu? Sedangkan rezeki Allah Ta'ala tu di akhirat sana tu adalah khairun wa abqa. Jangan kejar dunia sehingga kita tertinggal akhirat kita kan. Jadi Allah kata lebih baik dan juga wa abqa. Ayat 132 seterusnya, wa'mur ahlaka. Maknanya dalam tengah ketika sembahyang, kemudian Allah ceritakan pasal jaga-jaga mata kamu. Maknanya dalam masa yang sama ertinya kita jugalah mendidik anak-anak kita, mendidik ni kita ialah dengan apa? Iaitu dengan jangan pandang dunia tu kan, nak kejar dunia tu. Tapi tengok kan, Allah Ta'ala kata wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhlah anak-anak kamu. Ahlaka tu keluarga kamu, maksudnya orang-orang di bawah tanggungan kamu, di bawah penjagaan kamu. Ahlaka bis-salah, dengan sembahyang. Ajar mereka dengan sembahyang. Wastabir 'alaiha, dan akan bersabar ke atasnya, atas sembahyang tu. Wastabir tu lebih lagi daripada sabar lagi. Wastabir tu maknanya ialah dia lebih daripada, bukan sabar saja. Kalau wasbir sabar, wastabir lebih sabar lagi. Lebih sabar lagi. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan. Allah Ta'ala kata, kami tak minta kepada kamu ni rezeki. Maknanya kamu jangan sibuklah nak cari harta sebab apa, nak beri kepada Allah. Tak, Allah Ta'ala tak perlu kepada harta kamu, Allah Ta'ala yang beri. Jadi Allah Ta'ala kata, nahnu narzuquka, aku yang beri, kami yang beri yang kepada kamu rezeki. Kamu jangan susahkan. Maknanya jangan fikir pasal rezeki tu, kamu cari rezeki, tapi janganlah fikir pasal rezeki tu, sebab kamu kena kejar apa yang aku suruh, jangan kejar apa yang aku nak beri. Aku nak beri rezeki, aku dah jamin rezeki kan. Semasa kita ni berapa hari kan, 120 hari dalam perut ibu, Allah Ta'ala dah sebut dah kan, dijamin rezeki kita, dijamin ajal kita dah tetap, dijamin macam ditetapkan ni. Tiba-tiba yang tu kita nak kejar. Kejar maksudnya bukan jangan bukan maksud tak bekerja kan, tapi maksud itu yang sudah fikirnya. Tapi yang Allah Ta'ala suruh kamu ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tak jadikan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan dia. Yang tu tak kerja, ibadah tu tak kerja, sibuk dengan kerja yang apa yang Allah. Jadi Allah Ta'ala kata itulah, la nas'aluka rizqan, kami tak minta kepada kamu rezeki, nahnu narzuquka, kami yang beri rezeki kepada kamu. Kemudian wal akibatu lit taqwa, dan ingatlah pengakhiran yang baik adalah untuk lit taqwa, untuk ketakwaan. Maknanya yang menjadi pengiraan adalah takwa. Kalau takwa okey, kalau takwa tak okey, sorry kan, harta banyak manja dan sebagainya pun. Seterusnya ayat 133, waqalu. Allah Ta'ala balik semula cerita lagi kan, waqalu, kepada cerita orang kafir. Orang kafir, orang tak nak beriman ni kan, orang tak nak ikut apa benda lagi mereka nak ni. Allah Ta'ala kata waqalu laula ya'tina bi ayah
min rabbih. Kenapa tak datang? Mereka bertanya pula, kenapa tak datang ayah min rabbih? Dia kata, kenapa tak ada tanda? Tanda maknanya ayat apa-apa yang berikan kepada kami ni kan. Jadi Allah Ta'ala kata, awalam ta'tihim bayyinatum ma fis suhufil ula. Allah Ta'ala kata, awalam, tidakkah datang, telah datang, ta'tihim bayyinatun, tanda, datang tanda. Mereka minta tanda. Jadi Allah Ta'ala kata lah kat sini kan, tak datang lagi ke tanda? Ma fis suhufil ula, di dalam suhuf dulu. Suhuf dulu. Kenapa disebut suhuf dulu ni? Ulama tafsir ada dua penafsiran terhadap ayat ni. Ayat 133 kan. Yang pertama mengatakan bahawa apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suhuf yang dulu, iaitu suhuf banyak, suhuf Nabi Ibrahimnya, suhuf Musanya, suhuf Nabi ni kan, suhuf yang dulu, semua dah cerita, apa yang diceritakan dalam suhuf tu sama dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Maknanya orang dulu dah didatangkan dengan perkara-perkara ni, tapi tak nak beriman juga. Makna sini, jadi pendapat yang kedua kata bahawa telah datang dalam kitab-kitab terdahulu. Pendapat yang kedua kata apa yang datang pada Muhammad ni sama dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi-Nabi terdahulu. Tapi adakah mereka ni beriman? Adakah kamu nak beriman? Kamu tak nak beriman juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata ni, tiba-tiba kamu kata kenapa tak datangkan? Ini sekarang dah datang dah, tapi kamu tak nak beriman juga. Jadi sebab tu waqalu laula ya'tina bi ayah min rabbih. Kenapa mereka kata tak datang daripada Tuhan kami? Dan Allah Taala kata awalam tu Allah Taala kata awalam ta'tihim, bukan dah datang dah ni, sebelum ni pun dah datang, sekarang dah datang, kenapa tak nak beriman juga? Kemudian walau, Allah Ta'ala kata walau anna ahlakna, ayat 134 ayat 134, minta maaf Allah Ta'ala kata walau anna ahlaknahum bi'azabim min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatik min qabli an nazilla wa nakhza, minta maaf, wa nakhza, an nazilla wa nakhza. Ni cerita pula, apa ni cerita pula ni? Dalam ayat 134 ni kan, Allah Ta'ala kata lagi, kalaulah kami azabkan mereka, hancurkan kami dengan azab, kata min qablihi ni maknanya ialah atas dunia, maknanya kan, kalau Allah Ta'ala binasakan mereka atas dunia, nescaya walau anna ahlaknahum bi'azabim min qablihi laqalu, nescaya mereka ni akan berkata. Bila akan berkata tu? Laqalu tu akan berkata di akhirat. Maknanya kalau di atas dunia ni Allah Ta'ala hancurkan mereka, nescaya di akhirat mereka akan berkata laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan, ya Allah, kenapa dulu kau tak hantarkan kepada kami seorang rasul? Ini Allah Ta'ala ceritakan ni, cerita yang seolah akan berlaku, seolah nanti akan berlaku macam ni, bukan akan berlaku lah kan, tapi maksudnya ialah Allah Ta'ala gambarkan kepada mereka, beritahu kepada mereka siap-siap kan, nanti hari akhirat nanti kami akan binasakan mereka, kami akan kenakan azab pada mereka. Lalu mereka berkata, kenapa tak utuskan arsalta ilaina rasulan, kenapa tak utuskan seorang rasul? Habis tu yang sekarang ni Muhammad ni apa? Bukan rasul, Muhammad ni rasul kan? Tapi Allah Ta'ala gambarkan, ceritakan bahawa bagaimana manusia macam itulah. Kalau tak ni pun mereka kata macam dah ungkit-ungkit kan, padahal dulu Allah Ta'ala dah hantar rasul ni, apa mereka buat? Jadi Allah Ta'ala kata sini fanattabi ayatik, kami akan ikut. Tengok kan, mereka kata mereka akan ikut. Jadi sekarang ni Muhammad depan mata mereka ni, mereka tak ikut pun. Jadi Allah Ta'ala kata min qabli an nazilla wa nakhza, sebelum kami ni, nazilla tu direndahkan, dihina, wa nakhza, dan juga dimalukan. Maksudnya ialah mereka iaitu di akhirat tu, mereka dimasukkan dalam neraka, mereka malu, mereka dihina di dalam akhirat. Jadi mereka pun katalah, ungkit kan, sekarang ni Allah Ta'ala kau nak seksa kami, kau nak hinakan kami, dulu kenapa kau tak utuskan seorang rasul? Ni Allah Ta'ala ceritakan apa yang akan berlaku di akhirat. Tapi di atas dunia sekarang ni Allah Ta'ala dah utuskan rasul, maknanya semua Allah Ta'ala dah ceritakan. Kenapalah kamu ni tak nak beriman? Kenapa kamu tak nak beriman sekarang ni kan? Rasul dah ada, nanti baru nak ungkit-ungkit. Jangan nak ungkit nanti. Sekarang Rasul ada depan mata kamu, beriman dengan Rasul tu. Seolah-olah yang berkata macam itulah kepada mereka dalam ayat ini 134. Ayat 135, ayat yang terakhir daripada surah Taha ni, Allah Ta'ala sebut kan, kul,
katakan wahai Muhammad, beritahulah kepada mereka ni kan, kullum mutarabbisun. Allah Ta'ala kata semua kita menunggu, semua menunggu, mutarabbis, fatarabbasu, tunggulah kamu. Maknanya kamu tak nak beriman sudah tak apa, tapi ingat setiap daripada kita akan menunggu apa? Menunggu saat mati, menunggu akhirat, menunggu apa? Pembalasan. Fasata'lamuna man ashabus sirat. Allah Ta'ala kata fasata'lamuna, nescaya kamu akan tahu nanti man, siapakah ashabus sirat, ashabus siratus sawi. Ashab, Allah Ta'ala kata siapakah ashabus siratis sawi, gitu, iaitu siapakah orang-orang yang berada di atas jalan as-sawi. As-sawi maknanya yang benar, maknanya. Ataupun kalau ikut dalam bahasa asalnya, as-sawi ini maknanya ialah yang rata, satu benda yang rata, yang tak ada bonggol-bonggol apa. Kalau jalan raya kan yang cantik tu kan, tak ada bonggol-bonggol, itu dipanggil as-sawi. Jadi as-sirat as-sawi maknanya jalan yang rata, jalan yang benar, maksudnya jalan benar lah, di atas jalan benar. Jadi nanti kamu akan tahulah siapa betul, siapa salah lah, maksudnya macam tu kan, di hari akhirat. Sekarang ni kamu boleh katalah Muhammad ni salah, gini kan, orang yang bawa Islam ni salah, pendakwah ni salah, tapi kamu kata kamu lah yang betul. Jadi Allah SWT kata tak apa, katakan beritahu Muhammad, beritahulah wahai pendakwah kepada mereka semua, kul mutarabbisun, semua kita ni menunggu, tak apa, masing-masing kita akan tunggulah kan, lambat laun akan sampai juga. Fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada, dan siapakah yang akan dapat petunjuk. Siapa yang dapat petunjuk, siapa betul-betul mana berada di atas jalan yang benar. Jadi setakat itulah saja, alhamdulillah kita tamat surah Taha. Kita akan insya-Allah berjumpa lagi di muka surat yang ke-322 insya-Allah di surah Al-Anbiya insya-Allah. Jadi jumpa lagi insya-Allah. Doakan untuk kita semua insya-Allah, doakan untuk semua ahli jemaah semua yang bersama-sama dengan kita insya-Allah, yang sentiasa mengikuti kita daripada muka surat 1 sampai muka surat 322 sehingga hari ini. Dan jangan lupa insya-Allah untuk like, untuk share insya-Allah kepada semua insya-Allah. Letakkan di dalam link-link semua insya-Allah. Siapa ada Facebook, siapa ada WhatsApp sama apa kan, letakkan link-link kita ni kepada semua insya-Allah. Moga-moga akan ramai lagi yang akan mendapat manfaat daripada sesi kita pada setiap hari insya-Allah, setiap muka surat Al-Quran. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi insya-Allah, dan kita tangguh dengan surah Wal 'Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi